Mudah-mudahan perkongsian ilmu pada malam ini sedikit sebanyak memberi manfaat untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Kerana jalan amal ini adalah jalan bagi orang-orang yang menuju kepada ikhlas. Ada orang yang dia tahu tentang agama, dia tahu banyak tentang agama, tetapi bila secara praktikalnya beliau tidak dapat amalkan keseluruhan daripada apa yang dia tahu. Namun dia tidaklah menjadi orang yang terabai daripada agamanya kerana dia buat sekadar yang mampu. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa habibuhu wa khaliluhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Usikum wa iyyakum binafsi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Wala dzikrullahi akbar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صدق الله العظيم وصدق عبده ورسوله الكريم. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kerana pada malam ini sama-sama kita dapat sembahyang jemaah walaupun renggang-renggang, tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak tahu bagaimana Allah Ta'ala untuk terima segala amalan kita, sama ada melalui jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau melalui pandangan-pandangan para ulama yang mana mereka ini juga mengikuti Allah dan Rasul. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita untuk datang ke rumah Allah, menghabiskan masa di antara maghrib dan isyak, duduk di dalam taman-taman ilmu, taman-taman syurga yang dihamparkan sayap-sayap para malaikat mereka itu, mudah-mudahan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergolong di kalangan golongan-golongan orang yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, nama Ustaz Muhammad Hamdi bin Abdul Latif. Umur dah hampir 40. Status dah berkahwin dan solat di sini dah banyak kali. Banyak kali, hampir 20 kali. Kalau lalu dekat section 8 ni nak pergi ke Bukit Cerakah, solat dekat sini dulu.
Tapi inilah kali pertama Ustaz bagi kuliah dekat sini. Seumur hidup selama 15 tahun duduk di masjid, duduk di Shah Alam. Di sinilah kali pertama Ustaz bagi kuliah. Mudah-mudahan perkongsian ilmu pada malam ini sedikit sebanyak memberi manfaat untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Kerana jalan amal ini adalah jalan bagi orang-orang yang menuju kepada ikhlas. Ada orang yang dia tahu tentang agama. Dia tahu banyak tentang agama. Tetapi bila secara praktikalnya beliau tidak dapat amalkan keseluruhan daripada apa yang dia tahu. Namun dia tidaklah menjadi orang yang terabai daripada agamanya kerana dia buat sekadar yang mampu. Ada orang yang dia belajar agama tinggi, belajar tentang Islam, belajar tentang iman, belajar tentang ihsan tinggi secara teorinya. Tetapi apabila diminta untuk suruh amal, maka dia tidak boleh nak amalkan. Kerana apa? Kerana dia tidak pernah berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan dia apa yang telah dia belajar secara teori di pondok ataupun di universiti. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amal ini sangatlah orang panggil apa, bernilai di sisi Allah. Kerana Allah Taala melihat a'malikum, amalan kita. Ada orang banyak ilmu, dia belum tentu boleh amal. Kerana qudratu ala ta'ah, iaitu taufik untuk dia beramal setiap amalan yang dia buat itu belum ada. Kekuatan untuk berbuat ta'at. Hidayah tu dapat dah. Dia belajar tentang ni, dia tahu dia dapat hidayah. Dia masuk Islam. Dia tahu tentang puasa. Dia tahu tentang semua belaka, tentang rukun iman, rukun Islam, dia tahu belaka. Tetapi dia nak amal, nak praktikkan dalam kehidupan dia itu belum tentu. Kerana apa? Itu memerlukan satu lagi rahmat daripada Allah, iaitu taufiq, iaitu qudratu ala ta'ah, kekuatan untuk dia berbuat taat itu. Sebab itulah agama ini terbahagi kepada dua, terbahagi kepada tiga pecahan. Kalau kita tahu agama ni, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Kita tahu itu. Agama di sisi Allah Ta'ala ini adalah Islam. Kita tahu. Semua orang tahu. Tetapi apakah yang kita isi kandungan yang terdapat di dalam agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Jadi tiga perkara ini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah membahagikan kepada kita. Agama ini dia ada tiga pecahan. Pecahan yang pertama iman. Pecahan yang kedua Islam. Pecahan yang ketiga ihsan. Iman, Islam, ihsan. Jadi tiga pecahan ini tidak boleh diamalkan salah satu. Dia mestilah tiga-tiga sekali secara orang panggil apa? Secara serentak. Mestilah dilakukan secara serentak. Tak boleh hari ini aku nak iman saja, Islam tak usah lagi, nak Islam saja, ihsan tak usah lagi, tak boleh. Dia mestilah ketiga-tiga ini berjalan serentak. Jadi apa itu iman? Kalau disebut tentang agama, mesti iman dulu. Awwaluddin ma'rifatullah. Masa Ustaz di pesantren di Indonesia dulu, belajar sekejap dekat sana, Ustaz pernah belajar satu kitab nama dia Kanzul Ma'rifah, karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang ulama yang sangat hebat di dalam istana. Dia pada ketika itu ada satu wali Allah yang sangat besar namanya Syekh Abdul Hamid Ubulung, satu daerah di Ubulung. Dia ni bawa fahaman Hamzah Fansuri, fahaman Ibn Al-Arabi, apa nama tu, seperti mana Syekh Siti Jenar bawa. Jadi amalan tersebut dialah yang menghukum, yang memerintahkan kepada Sultan pada ketika itu untuk menghukum Syekh Abdul Hamid ini dengan hukuman pancung, sampai bukan hukuman pancung, hukuman matilah. Hukuman mati, yang mana Syekh Abdul Hamid sendiri memberitahu cara nak bagi mati dia. Sebab macam-macam bagi mati, tak mati juga. Siapa yang memutuskan? Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari inilah. Jadi karangan dia yang terulung yang kita duk mengaji sekarang ni adalah Sabilal Muhtadin, kitab fiqh dia.
Siapa mengaji kitab pondok, nama kitab Sabilul Muhtadi, itu kitab dia. Jadi masa Ustaz di sana, Ustaz mengaji kitab Kanzul Ma'rifah. Dia cerita tentang Awaluddin Ma'rifatullah, pengenalan Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut kerohanian, dari sudut zahid dan dari sudut syariat, dari sudut hakikat dan sudut makrifat. Bagaimana kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita mengaji berkenaan dengan iman, dia duduk kat sini. Bila kita mengaji berkenaan dengan iman, apa dia iman? Tauhid, akidah, prinsip pegangan kita yang hebat. Apa pegangan kita dalam agama, iaitu Awaluddin Ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah ni di sini. Kita nak mengenal Allah ni, kena pandai hukum akal, bijaksana dalam akal, supaya akal kita ini tidak mendua dan mensyirikkan Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena mengaji sifat 20. Kena mengaji sifat 20, sifat 50. Sebab sifat 50 ini dia membawa kita kepada akal kita supaya tidak mensyirik dan tidak menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu mengaji hukum akal. Hukum akal ada 3, wajib, mustahil, harus. 3 aja, wajib, mustahil, harus. Siapa mengaji mantik, bayan, ma'ani, semua ilmu-ilmu berkaitan dengan falsafah, balaghah dan sebagainya, dia kena tahu tentang hukum akal ni. Jadi nak dapat ilmu bijaksana dalam agama, dalam apa pun perubatan, dalam politik sekalipun, dia kena tahu hukum akal. Bila dia tahu hukum akal ini, maka dia senang, akal dia senang nak berfikir secara sistematik, secara tertib dalam Awaluddin Ma'rifatullah. Jadi untuk dapat Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui jalan akal kita ini, jalan tauhid ini, kita ada mazhab kita, iaitu Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Di Selangor, mufti kita sampailah ke Sultan, semua Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jadi kalau yang bawa selain daripada Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, maka tidak terpakai. Faham tu je. Senang Ibu Nah. Jangan duk pening-pening, jangan duk bahas lagi bab apa kenapa lah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah nak ambil sejarah dia macam mana macam ni, tak perlu. Tak perlu tuan-tuan. Rangka manhaj yang telah diberi oleh Jais, yang telah diberi oleh sultan kita, ketua agama kita, untuk ikut Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah ini di tanah Melayu kita ini, maka ikutlah sampai mati. Dan banyak dah ulama-ulama kita yang mati dalam keadaan soleh, solehin, kerana mereka yang membawa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berpegang kepada manhaj ataupun mazhab Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, iaitu sifat 50. Macam mana boleh jadi sifat 50 Ustaz? Boleh jadi sifat 50 sebab hak wajib bagi Allah ada 20. Sifat wajib bagi Allah ada 20. Sifat mustahil bagi Allah ada 20. Sifat harus bagi Allah ada 1. Jadi berapa dah? 20, 41. Campur pula tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang mana? 4 sifat wajib bagi Nabi, 4 mustahil bagi sifat mustahil bagi Nabi, 1 harus bagi Nabi. Campur semua tu jadi 50. Itulah Tok Guru kata itu, kalau mengaji sifat 20 saja tak boleh juga. Ada la ilaha illallah saja tak boleh juga. Kena ada Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah hak mana? Sifat wajib mustahil harus bagi Nabi. Hak tu bila boleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dah kemah dah hak ni, nak ngaji manhaj ni tauhid 3 ke Ibnu Taimiyah ke Muhammad Abdul Wahab, ikutlah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi hak ni bagi kemah dulu. Saya pernah tanya dengan seorang tok guru lah di Pondok Kelantan berkenaan dengan akidah tauhid 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat ni. Kata boleh tak kita nak bawa rangka ni dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Beliau mengatakan bahawa boleh, kata. Tak ada masalah. Tapi syarah dia kena ikut sifat 50. Syarah daripada tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat tu kena ikut sifat 50. Tak boleh ikut cara faham Ibnu Taimiyah dan golongan-golongan yang seangkatan dengannya itu faham dalam memahami uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Kalau boleh buat hak tu, tak apa, silakan aman, silakan. Tapi kalau tak boleh, maka bawalah sifat 50 ini dah mencukupi untuk akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Tuan-tuan, kita setiap daripada
iman, bahagian tauhid dia ada mazhab dia tuan-tuan. Bahagian fiqh dia ada mazhab dia, bahagian tasawuf dia ada mazhab dia. Kalau kita ada muskil tentang masalah tentang tauhid, kita jangan tanya orang yang alim dalam fiqh, dia tak boleh jawab dengan tepat. Kita kena tanya orang yang alim dalam mazhab al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Masa saya duduk di Pondok Kelantan dulu, saya mengaji bahagian akidah di pondok ni, mengaji bahagian fiqh di pondok ni, mengaji bahagian tasawuf di pondok ni. Nampak tak? Ada juga bahagian-bahagian yang tu, tapi dia lebih kuat ke arah tu. Kita pergi ke situ mengaji. Jadi cukup 3 benda ni. Yang kedua syariat. Syariat, iman, Islam. Yang namanya Islam itu syariat. Badan kita, tubuh badan kita ni, jasad kita ni supaya betul dengan Allah dan Rasul. Dia tak lari, tak menyimpang ke tepi, dia tak lari menyimpang ke kanan, ke kiri, dia terus ihdinas siratal mustaqim, terus direct. Kalau dia menyimpang ke kiri pun masih ada banyak ranjau-ranjau yang dia kena lalui. Kalau dia menyimpang ke kanan pun masih banyak ada ranjau-ranjau, duri-duri yang dia kena lalui. Ihdinas siratal mustaqim, tu yang ke depan. InsyaAllah dipandu oleh Allah dan Rasul. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kita bawa akidah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah dalam kehidupan kita. Islam kita itu syariat badan kita, tubuh jasad kita ni supaya tak menyimpang daripada mensyirikkan Allah, daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita syariat kita ada empat mazhab syariat kita. Yang paling tua mazhab Abu Hanifah. Kalau kita ni orang tantam hidup Malaysia, dia bawa mazhab Abu Hanifah, tangan semayang duduk bawah pusat ni macam tu. Dia tu mazhab Abu Hanifah. Cara ambil wuduk dia pun kepala dibasuh semua macam tu. Dia angkat, tarik, naik sekali dengan tengkok. Tu mazhab Abu Hanifah. Yang kedua mazhab Maliki. Maliki tengok dia semayang, tangan tak kat tepi kan. Orang Melayu kita tapi mengaji di Morocco lama tuan-tuan. Dia daripada Malaysia, dia orang Malaysia tapi daripada kecil umur 9 tahun dah duduk Morocco Maghribi. Jadi dia bawa mazhab Maliki tu dekat sana. Lepas tu dia balik sini pun dia bawa mazhab Maliki dekat orang Melayu kita. Dia pun tak angkat tangan. Tak orang suruh jadi imam. Saya tak apa, saya tak jadi imam, saya jadi makmum je. Dia pun tak angkat tangan, dia duduk tepi tengok muka Melayu. Tapi dia semayang dengan mazhab Maliki. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab apa? Dia duduk di Morocco tu lama, di Maghribi tu lama. Sebab di Maghribi mazhab Maliki, tak angkat tangan. Kan? Kalau dia belajar juga mazhab Syafi'i, dia nak meraihkan mazhab Syafi'i, orang Malaysia, dia balik kampung dia nak sembahyang angkat tangan, tak ada masalah. Sebab benda sunat aja. Yang tak bolehnya benda hak wajib. Tak. Dia pegang dengan mazhab Syafi'i. Dia tahu di sini mazhab Syafi'i, dia nak menghormati mazhab Syafi'i, dia pun angkat tangan, tak ada masalah. Tapi sebenarnya hak dia duduk mengaji daripada kitab, daripada awal sampai akhir, sampai atas langit. Kitab daripada bawah sampai atas langit tu, kitab mazhab Maliki. Jadi mazhab Syafi'i ni dia tak apa nak tahu sangat. Dia boleh amal mazhab Maliki. Tidak ada masalah. Walaupun dia orang Melayu, tapi orang Melayu Maghribi, bukan orang Melayu sini. Ada sahabat saya ada alim sungguh. Ustaz Abdul Somad pun mengaji kat Maghribi juga. Nama juga, kan? Tapi dia bawa Syafi'i sebab dia alim dalam 4 mazhab. Kalau kita alim dalam satu mazhab tu, kita cukup ikut mazhab sudah cukup. Yang salahnya apa dia? Yang salahnya keluar daripada 4 mazhab ni. Mazhab Hambali pun bukan dia, Maliki pun bukan dia, Syafi'i bukan dia, semua bukan dia. Tak tahu ambil mazhab mana. Nak sebut pun sebab salah agak. Mazhab yang kelima ni, tak apalah. Pegang hak mazhab 4 ni sudah. Kita di dalam Malaysia kita ikut mazhab Syafi'i. Tanah Melayu kita, Indonesia, di Thailand, di sini Brunei, tanah Melayu kita Asia ni banyak mazhab, 99% mazhab Syafi'i. Belajarlah mazhab Syafi'i ni bagi habis. Lepas tu nak belajar mazhab ni, belajarlah tuan-tuan. Ada satu kisah tuan-tuan. Campur mazhab pun tak bagus juga tuan-tuan. Campur mazhab pun tak bagus. Ada satu kisah diceritakan oleh sahabat saya masa dia bekerja di pejabat agama tuan-tuan. Saya rahsiakanlah pejabat agama mana. Jadi lagi kata ni marah pula, lagi cari pula jenah cari. Jadi saya rahsiakan di mana. Dia cerita kisah dia pernah berlaku, dia duduk dalam bahagian kaunseling orang cerai cerai talak apa semua ni kan. Jadi sebelum nak bercerai, nak bertalak tu, dia akan pergi dekat kaunseling kat pejabat agama dulu.
Jadi dia cerita kisah pengalaman dia. Dia kata ada satu kisah Ustaz. Ana bukan apa, ana nak beritahu lah satu kisah. Sebab apa kita tak boleh taklif mazhab? Sebab berlaku perpecahan. Sebab apa ana kata perpecahan? Sebab perpecahan dia, kisah ni berlaku pada ana sendiri. Dia kata ada satu orang mak ayah daripada kecil dia nak satukan anak dia. Mak ayah ni dia ada kawan dia nak satukan mak ayah dia, anak dia ni sampai bila besar nanti. Daripada kecil dia pun dah ajar baik-baik dah. Jadi dah kenal lama daripada kecil. Diorang budak lelaki perempuan ni melalui mak ayah mereka, kawan-kawan. Jadi sampai besar disatukan. Jadi budak perempuan ni mengaji dekat satu universiti. Satu universiti ni Ustaz tak sebut lah kat mana-mana. Tuan-tuan boleh rasa sendiri kat mana universiti yang bawa 4 mazhab, aliran 4 mazhab. Dia mengaji 4 mazhab lebih kurang dalam 5 tahun. Adalah PhD-nya tu kan. Kemudian temulah dengan seorang budak lelaki ni, tok lelaki dia ni budak mengaji pondok di Kelantan, lama mengaji 10 tahun, kat 15 tahun mengaji mazhab Syafi'i ya. Isteri dia ni 4 mazhab, tuan-tuan. Maklumlah baru kahwin. Bila baru kahwin ni nak tubik daripada rumah ni, masjid depan tu, nak tubik rumah ni pegang tangan. Tak berlapik ni. Tak berlapik, pegang tangan. Nak pergi pun pegang tangan, balik pun pegang tangan, semualah. Sampai dekat masjid, tok lelaki kata, sayang, ni kita nak kena ambil wuduk semula ni sebab dah sentuh tangan. Jadi bini dia kata, tak batal bang. Tak batal. Jadi tok lelaki kata, batal. Mazhab Syafi'i batal. Kita tak berlapik ni, batal. Dia kata, okey, tak apa. Saya kata tak batal. Abang pegang dengan pandangan abang, saya pegang dengan pandangan saya. Tok lelaki ni kata, tak saya dengar kata aku ni geram sungguh. Tak apa, pergi semayang. Lepas tangan lah. Tok lelaki dia ambil uduk, isteri dia masuk dalam masjid tanpa ambil uduk. Balik rumah, isteri dia buka kitab dia. Tok lelaki dia buka kitab Pondok Hanifih ya, kan. Sabilal Mutadin buka letak depan. Tu dia bini dia, tu dia kitab tebal ni, semua mengaji kat universiti. Lepas tu bini dia kata satu hadis Nabi, dia kata ada satu hadis Nabi, hadis sahih dan idza ra'aitum ikhtilafa fa'alaikum bis-sawadil a'zam. Ini dia kata apa? Apabila kamu melihat perselisihan, satu golongan dia berselisih pendapat, mukhtilafa, jadi fa'alaikum bis-sawadil a'zam, maka ikutlah hak paling majoriti, paling mayoritas, paling ramai, pandangan yang paling ramai. Jadi bila dikaji dalam 4 mazhab tu, Maliki, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi kata tak batal. Syafi'i je kata batal. Agak-agak nak ambil hak mana tuan? Bini kata, abang nak ambil hak mana? Nak ambil Syafi'i ke? Nak ambil Hambali, Maliki ataupun Hanafi? 3 ni ramai ni. Dia kata, bini aku ni pandai pada aku lagi rupanya. Aku boleh mazhab Syafi'i je. Tak apa. Patutnya benda ni tak ada khilaf pun. Apa salah mu pergi ambil wuduk? Kalau mu ngaji 4 mazhab, Imam Syafi'i pun boleh ikut. Tapi saya ambil hak mazhab kata hak paling ramai kata tak batal. Sudah gaduh dengan diorang tu. Pergi pejabat agama. Pergi pejabat agama, jumpalah dengan sahabat ustaz ni tuan. Dia pun tengok dia kata, amboi, masa ambo ngaji daurah dulu di pondok dulu, ambo jumpa demo ya alim ni, tak pakai dalam pondok ni. Macam mana ustaz boleh mari jumpa kita? Masalah dia gini, masalah khilaf ni. Ustaz tu pun ceritalah tok laki tu pun cerita masalah berlaku. Nampak no? Macam tu ustaz boleh handle. Ustaz tak payah main jumpa saya, dia kata. Ustaz nak cerai lah. Sudah. Ustaz nak cerai lah. Tak saya cerai pun tak apalah. Ustaz lebih tahu dari saya. Hamba mari ni nak minta jelas kat demo ni. Kod demo boleh tolong hamba. Hamba nak bagi jelas apa, moga ustaz pandai benda hamba lagi. Lepas tu duk mikir, ustaz ni pun duk mikir. Tak apalah, kami balik dulu rumah. Balik rumah duk gaduh lagi buat pasal khilaf ni. Lepas tu cerai talak 1. Di rumah. Pergi pejabat agama. Selesai masalah. Sebab masalah khilaf ya. Mazhab Hanafi dengan 4 mazhab Syafi'i, 1 dengan mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, 3. Mana paling kuat? Ambil 3. Dan Nabi kata paling ramai. Nampak tak perpecahan kat situ tuan-tuan?
Sebab tu kita kena pegang mazhab Syafi'i tu, pegang betul-betul. Sebab apa mazhab Syafi'i kata batal, kita pegang semua, jangan duk main cedok-cedok je. Ada hukum dia, takkan Syafi'i nak Imam Syafi'i nak sebut ikut-ikut dan suka-suka dia. Kalau ikut tu dia pun nak ikut 3 mazhab tu. Kan? Sebab dia kata paling ramai ni tok guru aku hak atas-atas belaka semua kata tak batal wuduk ni, kenapa aku boleh kata batal pula? Dia ada hujah dia. Nampak tak? Jadi bila kita mengaji di universiti, ambil PhD bahagian keagamaan, mengaji 4 mazhab apa semua-semua, jadi hilang mazhab tu, yang ada hadis Nabi, Quran ni. Memang cedok Hanafi sikit, cedok Syafi'i sikit, Hambali sikit, semua cedok belaka, boh jadi satu, buat kitab dia. Kan masalah tu. Jadi kita pegang dengan 4 mazhab. Jadi betulkan Syafi'i kita ni, tubuh kita ni, jasad kita ni dengan Tuhan. Hukum fiqh, hukum mahkam ni pegang dengan mazhab Syafi'i bagi betul. Yang ketiga, bahagian ihsan. Kata Nabi, an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kata Nabi, kamu buat amal ibadat ni seolah-olah Allah Ta'ala, kamu melihat Allah Ta'ala. Tarah, kamu tengok Allah Ta'ala. Tengok hak macam mana? Tengok ni rasa bertuhan dia panggil. Rasa ni Allah Ta'ala ni, aku tengok Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala tu. Semayang ni seolah-olah kita hadap semayang depan sultan yang besar yang sedang memerhati tindak solat kita. Macam tu ibaratnya. Tapi Rasulullah kata kalau tak mampu, fa innahu yara, rasalah dalam hati kita ni seolah-olah kita dipandang oleh Allah Ta'ala. Allah tengah duk tengok kita buat kerja apa. Setakat ni hak ustaz mampu, hak tu lah. Bila kita nak solat, kita nak buat amal ibadat gapo-gapo, semuanya kita rasa macam Allah Ta'ala tengah duk tengok kita. Bila duk rasa Allah Ta'ala tengok tu, rasa nak buat jahat tu kuranglah sikit. Kuranglah. Ada juga buat benda lain, rasa-rasa tak boleh pergi sebab ada nafsu kan. Kena buat juga. Kita selagi mana tak beres nafsu kita dengan Tuhan, selagi itulah walaupun kita rasa Allah tu duk pandang kita, tapi kita tetap buat juga. Sebab nafsu tu lebih kuat daripada akal kita. Kita orang lelaki ni, akal kita ada berapa? Ada 9. Nafsu kita ada 1. Perempuan ada 1, ada 9 nafsunya. Akal ada 1. Jadi akal kita ni walaupun ada 9, kuat ke nafsu lagi yang 1 tu. Kuat ke nafsu lagi yang 1 tu. Sebab apa? Nafsu ni hanya boleh ditunduk dengan 2 perkara. Nafsu ni hanya boleh ditunduk dengan 2 perkara, kata ulama. Yang kedua, riyadhah makan minum. Riyadhah makan minum bermakna puasa, tahan makan minum. Sebab tu dalam orang-orang sufi, mereka tahan benda ni. Mereka sangat menitik berat tentang makanan-makanan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, nafsu nafsu kita yang set. Orang panggil apa? Nafsu syahwat ni. Syahwat yang nak kepada seks ni, seksual ni, dengan jalan perkahwinan. Sebab tu kadang-kadang tok guru banyak menikah cerai. Ada tok guru banyak yang menikah cerai. Sebab apa? Sebab nak jaga nafsu tu supaya tidak menjadi terlalu serakah. Terlalu serakah dengan cara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 pembahagian ni boleh dikatakan ihsan ini salah satu ni. Kalau sebut ihsan, tasawuf. Sebut ihsan ni tasawuf. Adab, akhlak, tu dia jalan dia. Tasawuf, adab, akhlak dan cara macam mana nak membaiki hati kita. Jadi kalau ihsan ni dia duduk dekat sini. Tadi masa kita mengaji bab iman, bab akidah, dia duduk kat sini, kat hukum akal. Kita mengaji syariat, hukum fiqh ni untuk jasad kita. Dan kita belajar tasawuf ini, adab dan akhlak ni untuk baiki hati kita. Hati kita ini supaya betul dengan Tuhan, ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi dan cinta kepada orang-orang yang Allah dan Rasulnya cintai. Sebab itulah kita kena fokus kepada 3 benda ini untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu ilmani. Ilmu ni ada 2.
ilmul adyan wa ilmul abdan. Ilmul adyan wa ilmul abdan. Ilmu adyan ni apa? Ilmu agama. Agama yang tadi, Islam, iman, ihsan tu. Yang satu lagi, wa ilmul abdan, ilmu perubatan. Sebab tu juga kita kena mengaji ilmu perubatan. Kerana ilmu perubatan juga sebahagian daripada agama. Walaupun dia asing, tuan-tuan, orang orientalis, dia belajar juga hadis ni, tuan-tuan. Bila dia belajar hadis ni, dia kata perubatan adalah perubatan, agama adalah agama. Sebab Nabi letak waw kat situ. Waw maksud dan. Dan tu maksud pisah. Pisah agama, perubatan. Orientalis pun mengaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Al-Azhar pun banyak, tuan-tuan, golongan orientalis, orang Yahudi yang belajar tentang mazhab dan ilmu-ilmu berkaitan dengan Islam. Tapi tujuan untuk menghancurkan Islam. Jadi bila mereka dengar dua hadis ni, mereka kata perubatan sains, bukan agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar perubatan agama. Walaupun dia yang lain-lain daripada jalan yang lain-lain, tapi Nabi satukan menjadi agama. Itu yang ada tibbun nabawi, perubatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berubat Allah dulu ke sains dulu? Nabi ajar kalau kita sakit, solat dulu, minta dulu dengan Allah Ta'ala, baru cari ikhtiar. Cari ikhtiar tu dengan cara macam mana? Pergi hospital, ikut sains, pulanglah. Tapi Allah dulu. Kalau terus pergi ke hospital, makna bukan Allah dulu. Tuan-tuan, ada satu kisah. Dah masuk ke? Takut satgi Ustaz laju. Ada satu kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Satu hari Nabi Musa ni dia sakit perut, tuan-tuan. Bila dia sakit perut, dia naik Bukit Tursina. Dia tanya Allah. Wahai Allah Ta'ala, dia mengadu, wahai Allah Ta'ala, aku ni sakit perut. Apa aku nak kena buat dengan sakit perut aku ni? Allah Ta'ala kata, mu turun dekat bawah lagi, mu tengok nampak satu pokok. Pokok tu ambil daun dia, mu makan. Itu ubat dia. Maka Nabi Musa pun dia turun, dia ambil, dia makan, tuan-tuan. Dia makan, sembuh seketika itu juga. Kemudian duduk 10 tahun, dia sakit perut pula. Dia teringat dulu masa aku naik Bukit Tursina dulu, aku ingat Allah Ta'ala sebut pokok ni yang daun dia bersifat kesembuhan kat atas sakit aku. Dia pun ambil, dia makan. Dia makan, sakit perut dia bertambah lagi. Bila dia bertambah, dia naik jumpa Allah Ta'ala. Dia kata, wahai Allah Ta'ala, di Bukit Tursina, aku dulu masa aku sakit perut, mu tunjuk pokok ni, aku makan pokok ni, sembuh tak? Sembuh penyakit aku sakit perut. Ni aku sakit perut, aku pergi ke pokok ni, jadi tak menyembuhkan aku pula. Tahu tak Allah Ta'ala jawab apa dekat dia? Allah jawab apa? Allah Ta'ala kata, dulu masa mu sakit, mu mari minta kat aku dulu, aku tunjuk jalan. Macam mana jalan kesembuhan tu. Sekarang ni mu sakit, mu pergi kat pokok tu, mintalah tolong kat pokok tu. Bila tak sembuh, mu boleh jumpa aku pula. Mana boleh macam tu? Nampak tak? Tuan-tuan boleh belajar tak dekat sini? Macam mana Nabi SAW ajar perubatan itu dikaitkan dengan agama, bukan dikaitkan dengan sains semata-mata. Ada orang dia boleh terima sains, bila sains tu lebih kuat kepercayaan fakta dia tak terima apa hak ada dalam Al-Quran. Dia tak terima apa hak dalam Quran. Sebab tu bercanggah, tuan-tuan, banyak bercanggah. Sebab yang kaji dalam bidang sains ni bukan orang-orang kita. Bukan orang-orang kita yang pandai. Orang-orang kita pun banyak belajar dengan dia orang. Dulu ulama-ulama kita yang dulu, yang memang pakar dalam bidang sains, dia orang kaji semua betul, ikut dengan susunan agama Allah Ta'ala, ikut dalam perubatan agama Allah Ta'ala. Mari dekat orientalis, dia hapuskan semua apa yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan agama yang dibawa oleh ulama-ulama dalam bidang perubatan kita ini. Akhirnya sejarah itu terhapus dan yang kita tahu, sains ni daripada barat. Jadi ikutlah yang barat. Barat dia dah boleh manipulasikan macam-macam daripada ilmu sains yang mereka perolehi untuk menyesatkan kita daripada. Sains tidak salah. Yang salah apabila kita pisahkan di antara perubatan dengan agama. Wallahu ta'ala alam. Kita azan dulu insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar ilmu tasawuf ini
ada satu kitab nama dia Kitab Penawar Bagi Hati. Itu kitab paling basic. Kalau boleh di surau kita ni ada ustaz yang mengajar kitab tu. Kitab Penawar Bagi Hati ni masa kami di pondok-pondok dulu sangat famous lah di Nusantara. Sangat famous kitab Penawar Bagi Hati ini, sehingga Ustaz Muhadir bin Jul pun dia syarah kitab, nama kitab dia Qalbun Salim. Qalbun Salim itu syarah daripada kitab Penawar Bagi Hati, karangan Syekh Abdul Qadir Mandili. Sebab tu kalau nak mengaji ilmu tasawuf ini, kitab tu paling pertama sekali kita mengaji secara teori dan kita praktikalkan apa yang ada dalam kitab tu. Memadai dah bagi saya. Kalau nak mengaji kitab hikam boleh juga, tak ada masalah. Sebab kitab tu, kitab hikam ni dia hakikat makrifat. Dia bukan duduk di atas jalan syariat dan tarikat, dia duduk hakikat makrifat, kitab hikam. Sebab tu kitab hikam ni kalau orang macam bawah pada umur 40 ni belum dapat pangkat syekh. Biasa pangkat syekh ni di atas umur 40. Bawah pada 40 ni dia tak dia kelayakan dia untuk dapat syekh tu belum lagi. Dia kelayakan walaupun dia alim dalam bidang ilmu tasawuf, tapi untuk mengajar kitab hikam tu dia tak boleh lagi. Sama juga dengan kitab Ihya Ulumuddin, dia tak layak lagi untuk mengajar kitab Ihya Ulumuddin ataupun hikam di surau, di masjid dan di mana-mana sahaja, sehinggalah umur dia mengatasi 40 ke atas, iaitu umur matang bagi manusia, seseorang manusia itu. Jadi basic bagi kita yang tak pernah nak baru mubtadi', baru nak mula mengaji ilmu tasawuf ini, kitab Penawar Bagi Hati adalah kitab yang paling molek untuk kita pelajari dalam kehidupan kita. Sebab ilmu tasawuf ni ilmu yang membicarakan tentang hati. Dia membicarakan tentang hati. Apabila dia dikaitkan dengan hati, ikhlas. Dia adalah jalan ikhlas. Sebab itulah orang hak mengaji akidah, orang hak mengaji fiqh, tapi dia tolak tasawuf, ilmunya hanya di kulit sahaja. Saya mengaji dengan tok guru saya lah, tok guru tasawuf. Ilmunya hanya di kulit saja, dia amal secara zahir je. Batin dia tak boleh. Contoh dia macam ni ya. Saya bagi satu contoh. Kalau kita nak semayang kan, aurat bagi orang lelaki dekat mana? Aurat bagi orang lelaki atas pusat sampai bawah lutut. Dia semayang dekat pondok dulu, selalulah pondok dulu saya duduk tengok abang-abang saya duduk, senior saya duduk semayang. Dia semayang, dia pakai plekat atas pada pusat, baju tak pakai apa. Allahu Akbar. Pondok ni cepat, panah lah. Kami tak ada pondok lilingnya dulu. Jadi malam tu panah nak semayang. Jadi kena buang baju, tak apalah. Sah. Syariat kata sah. Sah dah ukur ni tuan. Sah. Tapi tuan-tuan jangan buat tuan-tuan. Jangan buat. Walaupun sah di sisi syariat, di sisi Allah belum tentu. Dari sudut adab dan akhlaknya macam mana? Agak-agak sempurna tak semayang kita, tak pakai baju. Di sisi Allah macam mana? Nampak? Kita nak solat ni, biar solat tu ada kesan dengan hati kita, bukan sekadar nak boleh pahala sahaja. Kalau boleh pahala, banyak benda kita boleh buat pahala. Tapi kesan pada hati, apa yang kita dapat? Nampak tak? Sebab tu Allah Ta'ala kata, solat kamu, ada orang solat dia masuk neraka wil. Ada juga orang solat dia duduk Jannatul Firdaus. Dalil dia mari kat mana? Dalil dia daripada Al-Quran. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Di antara orang-orang ciri-ciri orang yang dapat syurga Firdaus ni, iaitu salatnya itu khusyuk dan khudu'. Neraka wil, ada orang salat, fawailul lil musallin. Neraka wil lah bagi orang-orang yang bersolat. Alladzina hum an salatihim sahun. Solatnya itu lalai, tak jaga waktu solat. Solat habis waktu, dekat-dekat nak habis waktu baru nak solat dan sebagainya. Alladzina hum yura'un, riak di dalam solatnya. Solat kerana nak menunjuk kepada orang. Solat juga. Nampak? Dia solat tu dia boleh pahala, tak ada masalah. Pahala boleh dapat. Dan Nabi pernah sebut ada orang mari naik pahala di gunung-gunung sampai di akhirat jadi muflis dengan pahala dia tu. Kalau kita ni nak masuk syurga dengan pahala, jangan harap tuan-tuan.
pahala kita tak banyak. Boleh jadi mak kita ambil sikit, ayah kita ambil sikit, kawan-kawan kita ambil sikit, kucing ambil sikit, binatang ambil sikit, tumbuh-tumbuhan yang kita ambil petik tanpa hak. Dia tak ada tengah duk putik petik dah, bagi mati buang. Ambil sikit pahala kita. Lah kali kita nak masuk syurga tak ada pahala. Pahala tak cukup. 49 pun 50. Tak cukup. Allah suruh pergi cari. Kalau ada, ada. Kalau tak ada, macam mana? Sebab tu masuk pahala dengan rahmat Allah. Nak masuk pahala ni dengan rahmat Allah, nak boleh rahmat Allah tu macam mana? Kena duduk atas jalan ikhlas. Tuan-tuan, ada satu hadis kursi. Hadis kursi. Saya mengajilah masa di pondok dulu. Duk ingat sampai sekarang sebab hadis tu duduk dalam kepala saya. Kita berusaha untuk dapat ikhlas ni, jadi hadis tu duduk dalam kepala saya. Tok Guru pernah wayak dulu, dia pernah sebut. Dia kata apa? Dia kata masa Allah Ta'ala ciptakan gunung ganang ni, Allah Ta'ala ciptakan bumi ni, maka bumi ni dia bergoncang-goncang. Dalam hadis sebut, hadis kursi. Dia goncang-goncang, lalu Allah ambil gunung, ambil bukit, pasak pada bumi tersebut. Akhirnya bumi itu berhenti goncang. Malaikat-malaikat Allah ni dia tengok, dia takjub. Dia hairan keajaiban apa yang Allah Ta'ala bagi pada gunung ni sehingga boleh mengamankan bumi daripada berpusing-pusing, daripada bergoncang. Maka malaikat tanya kepada Allah, wahai Allah, ada lagi tak yang lebih hebat daripada gunung ganang ni? Maka Allah Ta'ala kata ada. Yang lebih hebat daripada gunung ganang ni adalah besi. Besi. Tengok gunung ganang macam mana dia hancur, punya kerja besi kan. Traktor lah, apa macam-macam bom pun besi juga kan. Besi mari ikut mana? Mari ikut tanah juga, bahan galian. Jadi malaikat dia takjub dengan besi pula. Dia kata ada lagi tak yang lebih hebat daripada besi? Maka kata Allah Ta'ala ada yang lebih hebat daripada besi adalah api. Api bisa meleburkan besi. Malaikat kata, oh hebatnya api ni. Ada lagi tak yang lebih hebat daripada api, wahai Allah? Kata ada. Allah Ta'ala kata ada. Yang lebih hebat daripada api adalah air. Air lebih hebat daripada api. Malaikat tajuk dengan air. Dia kata ada lagi tak, wahai Allah, yang lebih hebat daripada air? Ada. Yang lebih hebat daripada air adalah angin. Angin. Malaikat tajuk dengan angin. Malaikat tanya Allah, ada tak yang lebih hebat daripada angin, wahai Allah Ta'ala? Ada. Yang lebih hebat daripada angin adalah anak Adam yang menyedekahkan tangan kanannya dan menyembunyikan tangan kirinya. Anak Adam yang menyedekahkan sesuatu dengan tangan kanannya dan dia menyembunyikan tangan kiri dia. Apa maksud hadis ni, tuan-tuan? Maksud hadis ni ada dua. Kata guru saya, maksud hadis ni boleh beramal dengan hadis zahir ini, zahir hadis ni. Iaitu kita nak sedekah sesuatu benda tu mesti dengan tangan kanan. Biasa kita bagi dua kan? Bagi dua tu nampak macam comel sikit. Tapi hak sebenarnya, kaedah hak sebenarnya bagi dengan tangan kanan saja. Bukan tangan kiri. Kita terima catatan amalan, kan? Catatan amalan kebaikan pun daripada tangan kanan. Tangan kiri tak ambil dua-dua, tak ambil. Satu je. Tangan kiri tanda baik, tanda tak baik. Tangan kanan tanda baik. Jadi kita bagi macam mana? Macam tu. Kan? Biasanya kalau kita nak tunjuk kepada seseorang kan, nak tunjuk sesuatu arah kan, dengan cara hormatnya dengan tangan ni. Ada buat macam ni? Jarang buat macam ni. Biasanya macam tu. Kan? Tangan kanan. Guna tangan kanan. Tangan kiri ni kita sorok ke belakang. Tuan-tuan. Kita sorok dekat belakang. Tuan-tuan, kaedah sunnah yang sebetul, kalau kita nak tunjuk sesuatu arah, nak tunjuk sesuatu arah dengan kaedah menggunakan jari ni. Jari ni adalah sunnah. Nak tunjuk sesuatu arah kepada orang macam ni. Tapi ini dianggap sebagai biadab. Tapi inilah sunnah. Yang Yahudi ajar cara macam mana macam ni. Ni Yahudi ajar. Cara sopan, sampailah ke adat kemelayuan kita pun cara macam ni. Yang paling sopan macam tu. Menggunakan ibu jari. Tapi hak Nabi ajar macam ni. Tapi ini dianggap biadab. Kalau ditunjukkan depan muka kita ke, mana? Ini dianggap biadab. Tuan-tuan kena betul dengan dalam kita ada sebut tuan-tuan tentang sunnah dalam menunjukkan kepada sesuatu arah, iaitu dengan menggunakan jari telunjuk, jari syahadah kita ni. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh gunakan zahir hadis ni. Kita nak bagi sedekah apa-apa pun guna tangan kanan, jangan guna tangan kiri untuk kita bagi.
kepada orang. Sama ada dalam bentuk hadiah, anugerah dan sebagainya, guna tangan kanan. Salam macam mana? Salam pun guna tangan kanan. Boleh tak guna tangan kiri? Ada kaedah dah yang tertentu yang diajarkan oleh para ulama, sanad dia sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu satu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua dalam memahami konteks anak Adam yang menyedekahkan sesuatu dengan tangan kanan ya, dan menyembunyikan tangan kirinya, itu dimaksudkan dengan orang-orang yang ikhlas. Dan kata ulama, bermula ikhlas itu daripada riak. Orang yang nak berjalan ke arah jalan ikhlas ini, dia akan menghadapi jalan riak dulu. Tertib dia macam tu. Kalau dia kata dia nak dapat ikhlas tapi dia tak lalui jalan riak, tu bukan ikhlas. Kebiasaannya macam tu, melainkan orang tu telah diangkat oleh Allah Ta'ala, orang yang telah diikhlaskan oleh Allah Ta'ala. Macam kita ni, kita belajar untuk dapat ikhlas, tertib. Ulama ajar macam ni, sistematik. Tapi orang hak diikhlaskan oleh Allah Ta'ala tu, daripada bawah naik terus sampai tingkat 10, tak ada tangga dah. Yang tu kita tak tu, tak ramai. Tapi kalau ikut tertibnya secara 90%, kebanyakan kita nak menghadapi keikhlasan, nak dapat keikhlasan itu, kita akan menghadapi riak. Contohnya, ibarat saya ajar contoh yang guru saya bagi tahu lah. Dia kata apa? Kita nak semayang, kita nak solat duha, contoh nak solat duha. Jadi kita tengok bila aku solat di masjid ni, pakat ramai-ramai solat sunat duha. Jadi kita semangat sikit nak semayang. Solat sunat duha ni 2 rakaat jadi kepada 4 rakaat, jadi kepada 6 rakaat. Sebab apa nak semayang banyak ni? Jadi rasa macam semangat pula tengok orang semua pakat nak semayang solat sunat duha. Habis-habis kuliah aja pakat semayang isyraq dan sebagainya. Aku jadi semangat pula. Tapi cuba balik rumah, tuan-tuan buat tak? Tak buat punya. Tapi mari di masjid buat sebab tengok ni semangat. Tu riak, tuan-tuan. Faham tak? Tapi boleh tinggal tak? Kena tinggal tak? Tak. Jangan tinggal, teruskan. Kerana itulah jalan untuk kita mendapat ikhlas. Sampailah kita melazimi sembahyang tersebut, sembahyang salat duha itu, sampai Allah Ta'ala zahirkan dalam hati kita rasa ikhlas itu. Ada orang ke dekat masjid ke, dekat rumah ke, aku tetap salat duha 6 rakaat juga. Nampak tak, tuan? Itu jalan dia, tuan. Jalan dia adalah istiqamah. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Wallahu taala alam. Jadi saya rasa sekadar itu dulu. Masa sangat mencemburui kita. Wallahu taala alam, sekadar itu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.